Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin 1.30 12 November bersama saya Yasir Mansur. Tajuk utama tengah hari ini. SPR terima 90 laporan kesalahan berkaitan kempen PRK Tanjung Piai. Penurunan taraf keselamatan ruang udara, Malaysia akan ambil langkah perlu. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Proses pengundian awal bagi pilihan raya kecil PRK Tanjung Piai yang bermula jam 8 pagi di Ibu Polis Daerah Pontian berjalan dengan lancar. Dua saluran dibuka bagi memudahkan proses untuk Dewan Undangan Negeri N55 Pekan Nanas dan N56 Kukup mengundi. Saluran pertama dibuka hingga jam 1 tengah hari manakala saluran kedua akan dibuka sehingga 5 petang. Untuk laporannya kita bersama Amirul Hakim Lokman di lokasi. Amirul, bagaimana tinjauan anda sepanjang pengundian awal berlangsung hari ini? Ya, Yasir, sememangnya pada hari ini, hari yang menjadi tumpuan pada pilihan raya kecil Tanjung Piai PRK P165 di kawasan Tanjung Piai. Dan daripada hari proses pengundian awal hari ini membabitkan seramai 280 anggota polis bersama pasangan dan berlangsungnya di Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian ini bermula jam 8 pagi tadi dengan dua saluran. Saluran satu bagi Dewan Undangan Negeri N55 Pekan Nanas dan N56 Kukup. Dan setakat jam 12 tengah hari tadi dapat saya maklumkan peratusan keluar mengundi adalah seramai 77% daripada 280 keseluruhannya. Dan daripada anda lihat di belakang saya ketika ini, baru saja dibawa keluar dan ditutup saluran pertama bagi N55 Pekan Nanas yang melibatkan seramai 18 anggota. Peti undi telah dibawa ke Balai Lokap Balai Polis untuk disimpan dan seterusnya akan membuat pengiraan undi pada 16 November nanti. Yang masih dibuka saluran kedua bagi N56 Kukup melibatkan 262 anggota, masih lagi dibuka sehingga jam 5 petang nanti. Dan sebelum melibatkan semua anggota-anggota polis pada hari ini, juga pecahan boleh saya kongsikan. 210-nya adalah di kawasan Kukup, 38 yang berpindah daripada Ibu Pejabat Polis daerah lain dan 14 anggota bersara dan seramai 18 di Pekan Nanas. Dan daripada makluman yang dapat saya kongsikan juga, seawal pagi tadi calon-calon yang bertanding bagi pilihan raya kecil Tanjung Piai juga turut melakukan tinjauan sepanjang proses pengundian awal hari ini dilakukan, yang dihadiri dengan calon Barisan Nasional Datuk Seri Wijek Seng, calon Pakatan Harapan Karmaini Sardini, calon Gerakan Wendy Subramaniam dan calon bebas yang lain. Dan sepanjang ini juga masih lihat melalui makluman yang diberikan oleh Ketua Polis Daerah Pontian Mustafa Bakri Saleh, maklumkan bahawa sepanjang proses pengundian awal hari ini sebanyak 10 anggota ditugaskan untuk melihatkan supaya kelancaran proses pengundian awal hari ini berjalan dengan lancar. Dan sebentar tadi juga Timbalan Pengerusi SPR Azmi Sharom turut memaklumkan memperlihatkan di mana pengundi-pengundi yang hadir pada hari ini membawa kad pengundi yang memudahkan proses kelancaran pengundian awal berjalan dengan lancar hari ini. Dan diingatkan kepada anda di luar sana yang akan mengundi pada 16 November nanti, bawa kad pengundi, memudahkan anda dikenali untuk memudahkan proses pengundian. Sekian sahaja daripada saya, kembali bersama Yasir Mansur di Sri Petang. Silakan. Terima kasih Amirul dengan laporan itu tadi. Masih mengenai pengundian awal PRK Tanjung Piai, sebanyak 90 laporan kesalahan berkaitan kempen pilihan raya diterima oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya SPR setakat ini. Timbalan Pengerusi SPR Dr. Azmi Sharom berkata 31 laporan polis turut direkodkan selain 3 laporan kepada SPRM. Kepada SPRM adalah SIM card. Okay, so that's the two report, dua laporan on SIM card prabayar yang telah pun diedarkan dan satu laporan mengenai RM1,000 yang diberi kepada nelayan.
So these are the two incidences yang laporan dibuat kepada SPRM. Setakat ini Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan semasa proses pengundian awal di Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian. Kebanyakan laporan diterima melibatkan kesalahan meletakkan kain rentang di tempat larangan dan gagal mempamerkan nama pencetak. Komitmen Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk turun padang bermula esok bagi membantu kempen PRK Tanjung Piai dijangka mampu memberi impak kepada pengundi. Calon Pakatan Harapan Carmine Sardini yakin Perdana Menteri mampu menyuntik semangat dan menarik pengundi untuk memberi mandat kepada PH. Menurut Carmine, keyakinan itu kerana Tun Dr. Mahathir yang juga pengerusi PH adalah seorang negarawan yang dikenali ramai bukan sahaja dalam negara malah di luar negara. Kita memang harapkanlah sebagai calon kerana ia akan memberikan impak kepada pengundi itu sendiri dan memaklumkan kepada orang ramai khususnya bahawa kerana macam Tun sebut semalam ada setengah-setengah rakyat yang tak tahu bahawa Tun bukan lagi Perdana Menteri di bawah Kerajaan Barisan Nasional, iaitu di bawah Pakatan Harapan. Terdahulu beliau meninjau proses pengundian awal di Ibu Pejabat Polis Daerah Pontian pada jam 8.20 pagi. Petang esok, Perdana Menteri dijadual mengadakan perjumpaan dengan ketua-ketua pusat daerah mengundi. Pada sebelah malam pula, beliau akan menyertai ceramah mega Pakatan Harapan di tapak terminal bas Kukup. Sementara itu, kempen PRK Tanjung Piai turut hangat dibahaskan di Dewan Rakyat. Pagi tadi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Wee Kiong meminta semua calon yang bertanding mematuhi peraturan sedia ada sepanjang PRK berlangsung, khususnya ketika berkempen. Pertama, kad SIM percuma telah diberi dalam majlis PH. Kedua, RM1,000 dengan serahan tangan kepada nelayan Tanjung Piai minggu ini diumum oleh MB Johor. Ketiga, kain rentang sebut kononnya calon BN membela pencuri. Keempat, banyak memberi makan minum kepada pengundi-pengundi. Kelima, pemberian barang-barang seperti beras, susu dan lain-lain dengan kertas contoh mengundi calon PH. Keenam, pengumuman-pengumuman oleh menteri-menteri tentang peruntukan di Tanjung Piai. Apa pandangan yang buat menteri terhadap perkara ini supaya SPR mengambil tindakan adil dan telus? Jadi proses untuk mendapatkan undi-undi ini tertakluk kepada peraturan yang sedia ada, asalkan jangan langgar peraturan yang terlebih. Itu maka pihak SPR sekiranya terdapat aduan-aduan yang telah pun diberikan ataupun diadukan kepada pihak SPR akan mengambil tindakan dan juga merekodkan aduan-aduan itu dan meraporkan kepada pihak polis untuk mengambilkan tindakan selanjutnya. SPR juga kata beliau telah melaksanakan 16 langkah penambahbaikan dan pembaruan dalam memastikan PRK yang berlangsung sejak tamat pilihan raya umum ke-14 lalu dilaksanakan dengan adil dan telus. Antaranya tempoh mengundi lebih panjang sehingga jam 5.30 petang berbanding 5 petang sebelum ini, menyediakan 2 saluran khusus berbanding hanya 1 saluran khusus bagi warga emas dan orang kelainan upaya OKU, serta mengadakan siaran langsung proses pengiraan undi serta keputusan tidak rasmi dari Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Disempurnakan oleh Vivo Nex 3, masa depan tanpa batasan. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM mengakui dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pengawal selia penerbangan ada berlaku beberapa kelemahan. Bagaimanapun pengerusinya Kapten Ahmad Rizwan Muhammad Saleh dalam satu kenyataan berkata penilaian dibuat Pentadbiran Penerbangan Persekutuan FAA Amerika Syarikat yang menyenaraikan badan itu dalam kategori 2 semalam hanya merangkumi peranan CAAM sebagai pengawal selia penerbangan. Membabitkan syarikat penerbangan, lapangan terbang atau perkhidmatan trafik udara yang berada di bawah naungan CAAM. Bagaimanapun oleh kerana disenaraikan sebagai pengawal selia kategori 2, syarikat penerbangan yang dilesenkan oleh badan itu tidak dapat menambah laluan baru ke dan dari Amerika Syarikat. Kapten Ahmad Rizwan berkata penilaian dan pengkategorian berikutnya oleh FAA adalah bersifat sendiri dan satu pihak serta di bawah hak mereka sebagai negara ahli ICAO. CAAM telah meminta FAA untuk menjalankan penilaian semula
dalam masa 12 bulan akan datang dengan hasrat status kategori 1 dikembalikan. Sementara itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata kerajaan akan mengambil langkah perlu jika terdapat kekurangan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia susulan tindakan FAA Amerika Syarikat yang menurunkan penarafan keselamatan ruang udara Malaysia ke kategori 2. No knowledge about the details, but I will look into and find out why. If there is anything wrong with our Civil Aviation Authority, we will take measures, we will correct the situation so that the whole world will respect Malaysian aviation authorities. Tun Dr. Mahathir berkata demikian dalam sidang media selepas memperusikan Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu malam tadi. Selain kempen pilihan raya, isu penjualan bekalan air mentah kepada Singapura turut dibangkitkan dalam sidang Dewan Rakyat hari ini. Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli telah meminta kerajaan untuk berunding semula mengenai isu penjualan air kepada Republik itu. Ini kerana harga jualan semasa didapati hanya menguntungkan pihak Singapura. Contohnya, air dijual di antara China dan Hong Kong ialah RM14.50. Dari China ke Taiwan ialah RM5.80 dan juga selain dari negeri kita sendiri, dari Pahang ke Selangor telah dijanji untuk jual dari 46 sen ataupun dari Johor ke Melaka 50 sen. Takkan kita jual kepada Singapura 3 sen sahaja. Oleh itu, Kementerian mengambil pendirian bahawa harga ini perlu disemak semula. Hasrat ini telah disampaikan kepada pihak Singapura. Perjanjian air 1961 akan berakhir pada 2061 yang akan memberi hak kepada Singapura untuk mendapat sehingga 250 juta galen sehari air mentah dari Sungai Johor. Singapura ketika ini membayar 3 sen bagi setiap 1,000 galen air mentah dan menjual semula air terawat kepada Johor pada harga 50 sen setiap 1,000 galen. Polis dan penguatkuasa Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara menahan 8 lagi suspek dalam op khazanah yang dilancar September lalu. Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Zainal Abidin Kasim berkata ia menjadikan 46 jumlah tangkapan sejak operasi khas melindungi flora dan fauna berharga negara dijalankan. Ada yang datang melalui saluran tertib lah katakannya. Ada yang ceroboh masuk. Laluan detail itu semua akan dibuat siasatan lah kan. But kita difahamkan juga ada local people, kan? Local people, I will not say is orang asli ke apa, just a local people yang accommodate orang. Tangkapan terbaru itu membabitkan 5 lelaki tempatan dan 3 warga asing yang disyaki memburu di hutan di Johor, Kelantan dan Kedah. Kesemua suspek berumur 30 hingga 40 tahun. Beberapa barangan dirampas termasuk kuku, kantung dan taring harimau serta kulit kijang. Kumpulan AirAsia menghentikan jualan rokok bebas cukai dalam penerbangan dan laman web Our Shop sejajar usaha bebas merokok syarikat itu. Dengan langkah terbaru, syarikat berkenaan bakal kehilangan RM9 juta setahun hasil jualan produk tembakau. Turut dikaji seterusnya penjualan arak. To see also the impact. Cigarettes was the first thing, and now we're looking at also the alcohol side of it. That's a bit more tricky. But we are looking at that. So RM9 million. Terdahulu berlangsung majlis pelancaran kempen larangan merokok AirAsia oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. AirAsia juga syarikat penerbangan pertama yang melaksanakan dasar bebas penjualan produk tembakau dalam penerbangan di samping mengenakan larangan merokok dengan jarak 500 meter dari 120 premis pejabatnya di seluruh dunia. Dengan inisiatif terbaru itu, AirAsia dianugerahkan anugerah pencapaian cemerlang kempen Blue Ribbon. Peniaga di Malaysia optimistik dengan prospek pertumbuhan perniagaan mereka di sebalik perkembangan geopolitik yang mengubah rantaian bekalan global.
Dalam kaji selidik terbaru, HSBC Bank Malaysia Berhad mendapati 81% peniaga mengunjurkan pertumbuhan jualan tahun depan didorong produktiviti yang lebih baik serta penebusan pasaran baru. Malaysian businesses believe that doing business in new markets and increasing focus on strategic suppliers will benefit them. Kaji selidik itu dilaksanakan terhadap 9,100 syarikat termasuk 202 syarikat dari Malaysia. London Chamber Orchestra LCO, kumpulan orkestra tertua ditubuhkan di United Kingdom. Antara persembahan berprestij LCO ialah pada majlis perkahwinan Diraja Britain, Putera Harry dan Meghan Markle pada Mei 2018. Toyota Classics yang telah ditubuhkan sejak 1990 berpeluang membawa kumpulan orkestra itu ke Malaysia untuk satu persembahan muzik klasik baru-baru ini. London Chamber Orchestra is the oldest chamber orchestra professional of its kind in Great Britain. It's 100 years old in 1921, and I've been music director for 30 years, the second music director in its history. The London Chamber Orchestra collaboration with Toyota Classics couldn't be better because it's tailor-made for us. We do a lot of education outreach, and that is what Toyota Classics really try to do with their concert tours, which is fantastic. And the future of humanity is in people thinking with the heart, and music teaches us to do that. It was good. Perasaan saya memang seronok because it's something yang selalunya sharing this knowledge sharing kita berkongsi antara universiti saja sebab saya daripada UiTM. Jadi now bila datang ke Dewan Familik Petronas dan berkongsi ilmu dengan player luar sana which kita boleh kata quite prestigious. Jadi the knowledge sharing between us is very good. Saya rasa it's very helpful juga. Proses di sebalik tabir konsert The London Chamber Orchestra. Sebelum saya masuk ke dalam dewan, seperti anda tahu, apabila kita masuk ke dalam, kita tak boleh merekod sebarang video. Jadi ingin saya kongsikan kepada anda sedikit sebanyak. Konsert Toyota Classic ini sudah berjaya meraih kutipan sebanyak RM9 juta hasil untuk badan amal tempatan semenjak ia diperkenalkan. Dan pada malam ini, konsert ini bersempena dengan ulang tahun ke-30 Toyota Classic. Saya sudah bersedia, jadi mari kita saksikan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Syarikat pengeluar pesawat gergasi Boeing mengumumkan pengeluaran pesawat jenis 737 MAX bakal disambung semula pada Januari tahun depan. Melalui kenyataannya, Boeing berkata ia dijangka memperoleh pensijilan daripada pentadbiran penerbangan Persekutuan FAA bulan depan. Ini bagi membolehkan syarikat itu menyerahkan pesawat berkenaan kepada pelanggan menjelang akhir tahun ini. 737 MAX digantung operasinya sejak Mac lalu susulan nahas di Indonesia dan Habsyah yang mengorbankan 346 nyawa. Enam orang awam maut manakala 26 lagi cedera dalam 3 letupan bom yang dilancarkan serentak di Bandar Kamishli, Timur Laut Syria. Menurut pasukan keselamatan, 2 buah kereta dan sebuah motosikal meletup berhampiran sebuah kafe dan gereja. 4 anggota pasukan keselamatan antara yang cedera. Pasukan keselamatan turut menyifatkan serangan sebagai operasi pengganas. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab mendalangi serangan. Tiga ahli kumpulan teater ditikam ketika mengadakan persembahan di Riyadh, Arab Saudi. Dalam kejadian, seorang lelaki tiba-tiba naik ke pentas dan menikam ketiga-tiga mangsa. Polis menahan penyerang sejurus insiden berlaku dan menemui sebilah pisau yang dipercayai digunakan
untuk serangan itu. Kesemua mangsa kini dilaporkan stabil. Serangan itu berlaku ketika Arab Saudi mempertikatkan penganjuran pelbagai acara selepas putera mahkota Muhammad bin Salman melaksanakan dasar pembaharuan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan. Bukan 5 tetapi 6 pemain dari skuad kendalian Brad Maloney akan dipanggil menjalani latihan bersama skuad bawah 22 tahun yang kini dalam persiapan ke Tamasya Sukan C Filipina. Ini selepas penjaga gol Firdaus Irman Muhammad Fadil cemerlang membantu skuad bawah 18 tahun layak secara merit ke kejuaraan AFC di Uzbekistan tahun depan. Turut mendapat perhatian Dato' Ong Kim Swee. Sama ada terpilih ataupun tidak, saya percaya akan memberi Firdaus pengalaman yang berbeza di mana peringkat umur yang lebih tinggi, dan jika terpilih Firdaus akan dapat lagi satu pengalaman di mana ini penting untuk pemain-pemain bawah 18 beraksi di peringkat yang tinggi sebelum mereka bermain dalam Piala AFC bawah 19 tahun hadapan. Ketika ini, skuad bawah 22 tahun negara hanya dibarisi 2 penjaga gol iaitu Damien Lim Chien Kai dan Muhammad Azri Abdul Ghani. Penyenaraian Firdaus Irman dilihat tepat memandangkan penjaga gol itu juga mempunyai pengalaman luas beraksi di pentas antarabangsa walaupun baru berusia 18 tahun. Selain Firdaus Irman, 5 lagi pemain antaranya Luqman Hakim Syamsuddin, Haris Haikal Adam Afkar, Muhammad Umar Hakim Suhar Rizwan, Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi dan Muhammad Azam Azmi Murad turut akan menjalani latihan bersama skuad bawah 22 tahun. Kesemua mereka diminta melapor diri pada 14 November ini dan mereka akan diuji dalam perlawanan persahabatan menentang PJ City sehari kemudian. Hanya 20 pemain saja akan dibawa ke Sukan C hujung bulan ini dengan Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama tuan rumah Filipina, Myanmar, Kemboja dan Timur Leste. Pasukan bola sepak pantai negara pula akan bersaing dalam kejohanan bola sepak pantai AFF di Chonburi, Thailand. Misi utama mengulangi pencapaian edisi sulung pada 2014 bergelar juara Asia Tenggara. Selepas pencapaian cemerlang mara ke suku akhir pada kejohanan bola sepak pantai AFC di Pattaya, Thailand Mac lalu, tidak dinafikan sasaran untuk merebut kejuaraan bukan misi mustahil. Lebih-lebih lagi selepas pernah merasai gelaran juara pada edisi sulung kejohanan. Kita nak jadi champion lah dan kita akan buat sehabis baik untuk mendapat kembali lah kejuaraan yang kita menang pada 2014 tersebut. Dan kita kalah dengan Afghanistan kat AFC hari itu 5-4 dan kita menang kepada Thailand. China kita tak berjumpa dengan China dan juga Vietnam tak menyertai lah masa AFC. So saya merasakan peluang kita untuk menang tu ada. Pada saingan di Chonburi, skuad bola sepak pantai akan memulakan kempen menentang Thailand diikuti China dan Vietnam sebelum menutup aksi peringkat kumpulan berdepan Afghanistan. Jaguar Bina Badan Negara Muhammad Syarul Azman Mahen Abdullah atau Mike Mahen yang meraih gelaran Mr. Universe dalam kejohanan Bina Badan dan Sukan Fizik Dunia di Pulau Jeju, Korea Selatan berharap kemenangannya kali ini dapat membuka mata pihak tertentu bagi membantu perjalanan karier. Tiba di tanah air malam tadi, Mike Mahen akui berpuas hati dengan pencapaiannya meraih pingat emas dalam kategori sukan fizik 167 cm sekaligus meraih gelaran Mr. Universe kali keempat berturut-turut. Namun bagi atlet kelahiran Kuala Lumpur ini, dia memerlukan sokongan dan perhatian daripada pihak Majlis Sukan Negara MSN untuk memudahkan perjalanannya dalam mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa pada masa akan datang. Saya harap MSN akan bantu lagi dan saya pun harap MSN akan start bagi allowance untuk atlet bina badan yang berjaya di peringkat antarabangsa sebab selama ni kita orang tak pernah dapat allowance. Sementara itu, Ahmad Faiz Arifin yang terpaksa akur meraih pingat perak tewas kepada peserta Thailand sebagai juara dalam kategori sukan fizik 175 cm tetap optimis untuk meraih kejuaraan pada kejohanan sama tahun harapan selepas melihat pencapaian terbesarnya yang pernah meraih Mr. Asia di Indonesia pada September lalu.
Faiz bagaimanapun tetap gembira dengan keputusan yang diraihnya dan akan memberikan yang terbaik dalam kejohanan peringkat Asia yang turut berlangsung tahun depan. Sekian buat tengah hari ini. Warna-warni belon udara panas di Kapadokia, Turki menutup Buletin 1.30. Saya Sim Mansur. Salam hormat dan Assalamualaikum.